Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia dan hari ini Hello Malaysia mengalu-alukan seorang lagi tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Hello Malaysia hari ini. Dan kita akan menyentuh satu perkara yang pastinya akan menarik perhatian anda yang sedang menyaksikan Hello Malaysia. Dan seperti biasa juga anda juga diberi peluang untuk sama-sama berinteraksi bersama dengan tetamu saya di studio Hello Malaysia hari ini. Jadi nombor kami terus kami kekalkan di 03 2693 7008. Barangkali anda juga ada pandangan-pandangan yang ingin dikongsi bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Hello Malaysia hari ini. Jadi selamat datang ke studio kepada Datuk Seri Ong Tee Keat yang merupakan Menteri Pengangkutan. Jadi apa khabar Datuk Seri? Khabar baik. Kita akan sembang-sembang banyak perkara Datuk Seri bila bercakap boleh. tentang Kementerian Pengangkutan ini, dan sememangnya lah bila kita bercakap tentang perkhidmatan awam misalnya, pengangkutan awam misalnya, banyak peruntukan yang telah pun diberikan oleh kerajaan dari masa ke semasa, terutamanya melalui rancangan Malaysia ataupun RMK, dan mungkin juga ada rungutan, complaints yang begitu banyak juga daripada rakyat jelata yang merasakan bahawa taraf pengangkutan awam di negara kita ini masih ada banyak kelemahan dan perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Tapi pandangan Datuk Seri sendirilah tentang perkara pengangkutan awam ini sendiri. Apakah sudah ada satu perubahan yang begitu besar jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Datuk Seri? Ya, sememangnya pengangkutan awam ni merupakan satu-satunya yang sentiasa mendapat perhatian dan keprihatinan orang ramai. Sebab suka tak sukalah ianya melibatkan kehidupan kita saban hari. Lagipun walaupun setakat ini kita boleh nampak ada beberapa perubahan, tapi bagi saya ianya belum lagi sampai hasrat kita lagi. Kita tahu bahawa selama ini pengangkutan awam memang ada banyak ruang lagi untuk ditambah baik, dan itulah sebabnya kerajaan pun peka juga kepada rintihan rakyat, ketidakpuasan hati rakyat dan sebagainya dalam bidang ini. Dan kita tahu bahawa pengangkutan awam khasnya di bandar, di kawasan bandar telah pun dikenal pasti sebagai salah satu NKRA ataupun bidang keberhasilan utama negara. Dan saya selaku Menteri Pengangkutan telah pun diberi tanggungjawab untuk menerajui NKRA Urban Public Transport ini. Dan setakat ini baru genap setengah tahun kalau tak silap saya, sejak Oktober tahun lalu. Ini satu cabaran dan dugaan yang serba baru dan mencabar bagi saya dan juga rakan-rakan seperjuangan saya dalam MOT dan juga agensi-agensi yang lain yang berkecimpung dalam perjuangan NKRA ini. Dan kita boleh nampak ada beberapa perubahan khasnya dalam pengangkutan awam darat. Tapi cabaran dan juga dugaan itu memang sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya, Datuk Seri. Tapi kita bercakap tentang LRT lah misalnya, tentang monorail. Kita ada itu satu kemudahan yang memang moden dan setaraf dengan negara-negara yang sudah pun maju. Tetapi dari segi servisnya, dari segi perkhidmatannya, masih lagi ada semacam kekosongan yang perlu diisi, terutamanya transit station dan sebagainya. Itu yang menyukarkan rakyat, terutama yang tinggal di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur misalnya, untuk menggunakan kemudahan yang disediakan. Ya, sebenarnya memang betul saudara, sebab bukan monorail saja. Kalau kita nak menyentuh tentang khidmat kereta api, biasanya khidmat komuter KTM, khidmat antar-bandar KTM, LRT dan monorail. Dan LRT misalnya, yang setiap hari kita nampak sekian ramai penumpang yang guna pakai mode public transport ini, dan kita boleh nampak kekurangannya sebelum kita wujudkan ataupun sebelum kita kenal pasti ni public transport sebagai salah satu NKRA itu. Biasanya yang jadi masalah adalah reliability ataupun setakat mana ianya mengikut jadual khidmatnya. Ni satu. Dan kita sedia maklum bahawa ianya seringkali disebabkan oleh kerosakan ataupun kekurangan kekurangan stok kereta ataupun coach. Dan selain daripada itu, stesen-stesen, kemudahan stesen, ada yang kekurangan kemudahan
mesra OKU, ada yang misalnya park and ride, kekurangan park and ride facilities dan sebagainya. Dan itu memang dikenal pasti dalam sesi makmal, ataupun ini bukan makmal sains tapi makmal KPI ataupun KPI lab.